KPM. Salam sejahtera, berjumpa kita sekali lagi dalam rancangan Minda Juara. Saya Aruna. Dan kita akan bersama-sama untuk mengenali, untuk menjadi seorang juara. Bukan sahaja dari segi fizikal, tetapi juga dari segi minda anda. So, hari ini kita dalam sukan renang. Kita nak tahu tentang keperluan psikologi sukan ataupun khusus untuk keperluan kemahiran minda kita dalam sukan renang. So, sukan renang ni sebenarnya sukan antara yang sukan famous kan dekat Malaysia kan? Betul tak? So, sebelum tu saya nak kenalkan kita punya tetamu. Okey, tetamu kita Philip Liu. Terima kasih Philip untuk bersama-sama kita. So, hari ini kita nak cerita lebih lanjut tentang sukan renang. Okey. Seperti yang kita tahu sebenarnya sukan renang ni adalah antara sukan yang memang selalu dipertandingkan Alright, okey. Daripada sisi sukan sea, Asia, any level lah, Olimpik pun antara sukan yang mendapat tumpuan ataupun perhatian selepas olahraga sebenarnya kan? Alright, okey. So, hari ini kita nak cerita pasal sukan renang dan of course kita nak dengar daripada Philip. Boleh tak cerita lebih lanjut tentang apa tu renang? Di sini saya nak mention tentang renang. Seperti apa Aruna mention tadi, renang adalah satu aktiviti yang biasa kita buat. Betul. Tetapi dalam sukan, dia juga adalah satu event sukan yang sangat famous sebab dia mempunyai banyak event. Dan seperti apa yang Aruna mention tadi juga, selain olahraga, event yang paling banyak dan boleh menjana emas adalah event renang. Betul. Dengan hampir 30 lebih event, maksudnya ada 30 lebih emas. Betul, tapi kalau kita tengok legend-legend kita dalam terutamanya Michael Phelps dia antara adalah pemenang pingat Olimpik antara yang terbanyak. Macam Philip cakap tadi ada 30 acara, banyak mana pun yang nak menang pingat emas pun boleh sebenarnya kan. Betul tak? Alright, okey. So Philip, lagi kita nak lepas ni kita nak tahu lebih lanjut tentang apakah isu-isu dan keperluan. So adik-adik jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okay adik, tadi kita dah tengok kan apa tu sukan ataupun gaya-gaya dalam renang ni sebenarnya. So kalau let's say kita nak tanya Philip lagi lah, boleh tak terangkan sedikit lagi tentang perbezaan antara gaya-gaya ni ke ataupun acara yang selalu dimainkan dalam Olimpik ni? Boleh. Dalam acara-acara yang kita nampak dalam Olimpik, especially Olimpik, kita ada berdasarkan kepada jarak, which is distance. Distance yang paling kurang adalah 50 meter. Yang paling besar, yang paling jauh adalah 1,500 meter yang gaya bebas. Betul. Selain itu, pun ada acara untuk lelaki dan perempuan. Dan lagi satu acara yang special sikit lagi kita panggil rampayan, which is medley. Rampayan maksudnya perenang tersebut kena buat 4 gaya dalam race mereka. Okay, right. So selalu dia akan start dengan backstroke, iaitu lentang. Okay. Dan dia akan go kepada breaststroke, dada. Okay. Dan dia akan continue dengan gaya kupu-kupu, butterfly, and end with freestyle, dengan gaya bebas. Dan antara event ini, Michael Phelps yang kita mention tadi tentang atlet yang menang paling banyak pingat emas dalam Olimpik dan paling banyak pingat dalam Olimpik, di antara dia punya main event, pet event dia. So ini adalah antara-antara yang selalu dipermainkan. Kalau let's say kita nak tanya dalam Malaysia pula, macam kita ada Wilson C, dan kita ada lagi seorang perempuan namanya Jin Eun. Betul lah. So selalunya kita qualify untuk pergi Olimpik dalam acara apa selalunya? Untuk Wilson, dia qualify dalam Olimpik dalam 200 meter dan 400 meter freestyle, dan Jin Eun dalam 100 meter dan 200 meter breaststroke. Itu adalah antara event yang kita memang dah qualify 2 kali untuk Wilson dengan Jin Eun juga. Dan kita juga ada atlet-atlet yang memang famous dulu macam Daniel Bigo, Hu Chailin, even Kevin Yap.
dan especially kita punya legend Jeffrey Ong pun juga mainkan peranan penting dalam sukan renang. Sebab sukan renang adalah antara sukan yang memang popular dan kita boleh nampak ada banyak swimming pool kat kawasan kita. So oleh itu, sukan itu memang memainkan peranan sangat penting dalam kesejahteraan kehidupan kita. Kita dah cerita pasal apakah event-event kita dalam swimming ni kan, ataupun renang ni. So Philip boleh cerita tak apakah selalunya ataupun isu-isu yang selalu timbul dalam as a renang? Sebab selalu saya nampak kalau kita sukan ni adalah di mana? Sukan kekuatan. We against ataupun kita berlawan dengan kekuatan diri kita sendiri. Contohnya kan, tak boleh lah nak kata tiba-tiba hari ni kita punya timing adalah 1 minit 40 saat, tiba-tiba tak boleh kata nak pergi competition nak buat 1 minit 20 saat tu sangat besar tau perbezaan dia. So kita kena realistik, itu yang pertama yang saya nampak. Bila melibatkan sukan-sukan kekuatan ni, kita kena realistik, and then sukan yang bermain dengan masa. So macam olahraga jugalah, kita bermain dengan masa. So kalau Philip boleh cerita dulu tak, apa tak isu-isu yang selalu timbul dalam sukan renang ni? Saya memang setuju dengan apa yang Agung nak cakap tadi, yang memang kita akan berlawan dengan masa dan juga dia akan berlawan dengan kekuatan dan juga kehebatan diri sendiri juga. Sebab setiap tiada atlet, especially atlet renang, you ada masa-masa tertentu yang you tahu memang itu adalah masa yang you boleh capai. Dan dalam untuk nak qualify event ke Olimpik, dia ada letak masa-masa tertentu. Kita panggil A time dengan B time. So selagi anda boleh mencapai masa tersebut, anda boleh ada peluang untuk layak ke Olimpik. So sama itu, mainkan masa dan juga apakah level yang you boleh capai masa tersebut juga memainkan peranan yang sangat penting. So kita kena tahu tentang kehebatan kita dan apa juga kelemahan yang mungkin kita ada untuk mencapai target yang kita nak set itu. So maksudnya kalau inilah yang analisis kekuatan dan kelemahan tu sangat penting dalam sukan renang ni sebenarnya. Sebab selalu kita kata ukur baju di badan sendiri, maksudnya betul-betul dia orang kena ukur di badan sendiri. Sebab apa? Kita ada timing. Macam Philip kata kita ada qualification time A, time B. So kalau let's say kita jatuh dalam kategori B, maksudnya kita kena usaha lebih sikit lah untuk nak pergi kategori A. Kalau dah A, kita nak pastikan yang kita nak make sure dah qualified. Untuk Olimpik, just to mention, untuk Olimpik sekiranya anda mencapai A time, anda dah layak ke Olimpik. Untuk B time, maksudnya anda ada peluang untuk layak ke Olimpik, tetapi you nak get as close to the A time as possible. So peluang untuk dia buat, bila dia buat cut tersebut, untuk peluang untuk you untuk layak ke Olimpik atau ke macam-macam besar itu besar. So you need to improve yourself as well based on the timing. So maksudnya kalau macam ni kita kena selalu ukur lah. Maksudnya kita kena tahu di manakah kelebihan dan kemampuan kita. Selain daripada tadi kita dah cakap pasal timing kan, kita against the timing. Apa lagi yang isu-isu yang selalu kalau Fili nampak yang akan timbul untuk atlet-atlet renang ni sebenarnya? Salah satu adalah sebelum anda renang, anda akan satu tempat kita panggil staying room atau waiting room. Pada waiting room itu, you akan nampak perenang-perenangan lain. Mungkin ada di antara mereka ada idola anda. Seperti apa yang berlaku kepada Michael Phelps dan Joseph Schooling pada 2012 kat London. Dia akan race sebelah idola dia. So macam mana anda boleh menguruskan emosi anda? Ini idola saya. Saya tengok dia kat sana. Benda itu pun biasa berlaku. Tetapi masa dalam kolam renang, dia adalah pihak lawan anda. You kena cuba untuk memenangkan diri sendiri dan juga menang dia. So macam mana anda menguruskan emosi anda apabila you tengok orang yang mungkin you dah tahu masa itu sebab dia dah race berapa kali kat Olimpik, dan macam mana anda nak buat apa yang sepatutnya anda buat. Fokus pada teknik anda, fokus pada kita panggil race plan anda. Itu mainkan peranan yang sangat penting. Saya agree lah sebenarnya bila Philip kita kata kan, kita sama-sama naik, kita tengok dia, tengok lupa-lupanya kita kena lawan dia. Saya rasa adik-adik kat sekolah pun ataupun atlet-atlet renang biasa ada melalui situasi ni juga. Bila kita kata okey, hari ni nak lawan state daripada ni, contohnya state Perak ke state Selangor ke, terpulang lah tiba-tiba ada pemain-pemain hebat daripada situ ataupun perenang-perenang hebat, kita duduk sama. Kemacut ataupun kita punya feeling tu, saya rasa kan gelora feeling itu tu dah lain macam. Betul tak? Sebelum pergi lagi dah kita dah macam-macam feeling sebelum tu. So penting untuk kita nak menguruskan emosi sebenarnya. Okey, tadi kita dah tengok isu-isu, kita dah tengok apakah selalu yang akan terjadi dalam sukan renang ni kan untuk atlet-atlet yang akan rasa. So kalau let's say dari pengalaman Philip lah, sebab Philip bekerja dengan Wilson dengan perenang-perenang lain juga So apakah keperluan psikologi sukan yang Philip nampak yang boleh kita katakan realistik untuk atlet-atlet renang kita untuk gunakan? Okey. Pertama kita akan cakap adalah kita kena mengukur baju kat badan sendiri. Ini mungkin mengukur swimsuit kat badan sendiri. Betul. Tapi maksudnya you kena faham tentang apakah kehebatan anda, apakah masa anda, dan benda-benda ini juga kita akan digunakan mungkin dalam setting target anda yang kita akan mention nanti, dan juga bagaimana keyakinan anda untuk race.
Okey. Apakah keyakinan anda untuk race? Keyakinan anda untuk membuat apakah yang you sudah bersedia berdasarkan kepada race plan. Setiap atlet ada race plan dia sendiri. Betul. Pre-competition race plan dengan competition race plan. So setiap stroke, setiap 50 meter apa yang sepatutnya buat, bila you nak push to the limit atau bila you tak nak push. Kata dalam satu race 50 meter, of course you boleh explosive from the start to the end. Betul. Tetapi sekiranya you go above 400 meter, 400 meter, 800 meter, 1500 meter, 1500 meter, you kena race 30 kali. Takkan you nak sprint all the way. Betul. Sekiranya boleh, give it a try. Tapi dia akan move kepada race plan anda. Bila you nak sprint atau bila you kena maintain. Benda itu memainkan peranan yang sangat-sangat penting sebab bukan saja fizikal, dia juga psikologi. Sebab kadang-kadang bila you dah mula, you akan nampak orang lain dah ke depan. Tetapi adakah you nak cuba untuk Kejar orang kerja tu. atau you nak tukar race plan anda? Tapi you tukar race plan anda, mungkin dia akan mengganggu you punya corak semua. Betul, betul. Sebab kita dah plan daripada A sampai Z. Tiba-tiba orang dah ke depan, kita pun excited, kita pun nak follow race plan dia. Lepas tu dia punya mungkin dia akan rest sedikit selepas tu. Tengok-tengok anda pula tak tahu nak buat macam mana. So dia akan mengganggu. Saya betul-betul agree dengan apa yang Philip cakap tadi lah. Sebab sepatutnya dalam sukan-sukan ni di mana kita kena ikut action plan kita. So kita kena prepare everything A to Z sebelum kita pergi dalam kolam tu sendiri sebenarnya. So kalau let's say tadi kita dah cerita ni adalah sukan di mana kita buat dengan kekuatan. Okay, kita race against kekuatan. So apakah teknik yang paling best yang Philip nampak yang memang realistik untuk atlet-atlet renang kita ni? So teknik yang kita biasa gunakan adalah teknik goal setting yang kita mention, dan saya rasa Aruna pun dah pernah present tentang goal setting dalam Didik TV yang episod sebelum ni lah sebenarnya, penetapan matlamat. So kita akan fokus, kenapa saya akan cakap goal setting memainkan peranan sangat penting, sebab dalam sukan renang mereka mainkan peranan penting dalam masa. Dan masa itu boleh dijadikan satu ukuran yang mutlak. Oleh itu, you boleh letak apakah masa yang you ingin mencapai. Betul, yang reach on the goal setting yang I rasa Aruna pernah mention tentang smarter goal, yes, kan? Betul, smarter goal. Salah satu adalah spesifik. Spesifik dengan masa, ukuran masa itu adalah benda yang spesifik. Betul. Dan boleh diterapkan dan boleh dibuat latihan. Berdasarkan kepada latihan-latihan yang akan buat dalam kolam renang dan juga latihan psikologi. Macam mana you nak bersedia untuk race plan anda untuk mendapatkan goal yang you nak capai itu. Okay, so tadi kita kata yang smarter lah. So maksudnya ini adalah bila kita race against time kan, masa, ini adalah satu teknik yang paling berkesan sebenarnya. Goal setting. Nampak macam simple, tetapi kalau anda dapat follow every single abjad semata tu, ada spesifik, boleh measure kan. Kalau kita spesifik, apa yang saya nak capai? Macam tadi Philip kata, kita ada kategori A, kategori B untuk kita nak qualify. Kalau let's say kita dalam timing untuk qualify B, kita nak buat goal setting kita adalah untuk kita nak qualify pergi kepada A sebenarnya, betul tak? Dah ada spesifik kat situ. Tapi kalau kita pergi untuk measure pula, boleh diukur, betul tak? Macam mana nak ukur? Time. Betul tak? Attainable tak? Kalau contohnya boleh dicapai tak? Kan, macam mana kita nak capai? Maksudnya bila kita kata, okay, saya punya racing time adalah sekarang 1 minit 10 saat contohnya. Macam itu. 45 minit. Tapi paling penting selain itu untuk Aruna dan juga adik-adik kena ingat, bagi saya adalah kita cuba untuk bila buat goal, kita jangan buat goal yang terlampau besar. Betul. Sebab bila you buat goal yang terlampau besar, dia akan berasa macam kurang motivasi, macam tak dapat capai ya. Betul. Selalu kita akan minta buat goal yang kecil, capai then move up. Betul. Satu level, move up by one. Even kata bila anda berenang, jika anda boleh kurangkan 0.01 second dalam latihan, itu juga peningkatan yang besar. Betul. Sangat besar. Betul. Dalam renang, jika you nak cuba untuk kurangkan 7 saat ke even 1 saat, kadang-kadang pun sangat-sangat susah. Betul. Saya boleh beritahu, based on my experience bekerja dengan Dawson, masa kita nak qualify ke Rio, masa B time dan A time dia, kurang dia adalah 0.01 saat saja. Kita ambil hampir 1 tahun untuk nak cuba kurangkan masa itu untuk dia boleh dapat A-time qualification. Tapi itu adalah benda yang kita cakap tentang goal setting, itu memainkan peranan penting. Macam mana you nak kekalkan fokus anda kepada latihan anda dan race plan anda untuk mencapai goal yang you dah tetapkan. Nampak tak tadi bila kita kata tak boleh lah nak kurang 3 saat, 4 saat dalam masa yang singkat. Itu bukan kata kita kata mustahil, tetapi dia mengambil action plan yang betul. Yang tadi Philip katakan, daripada awal kita nak ada action plan, kita nak pastikan yang kita menggunakan teknik yang betul, dan yang key point dia adalah kita nak simpan kita punya fokus dan motivasi. So sebenarnya lancar kan kita tengah berborak sekarang ni, banyak yang kita tengah share dan sebagainya, tapi adik-adik jangan ke mana-mana, kita akan jumpa selepas ni, kita akan borak lebih banyak tentang apakah keperluan dan tips-tips untuk sukan renang ini.
Didik TV KPM. Okey adik-adik, tadi kan menarik kan, kita dah tengok kita dah dengar walaupun 0.01 saat tu pun mengambil masa hampir setahun. Kita nak pastikan yang masa tu di-beat dan kita qualified untuk apakah kejohanan-kejohanan yang kita sebut lah kan, contohnya. Tapi kalau let's say kita nak dengar lagi daripada Philip sebenarnya kan, sebab dia dah memang bekerja dengan sukan renang ni kan. So ada tak tips-tips lain yang selain daripada penetapan matlamat, apa lagi yang kita boleh gunakan untuk atlet-atlet renang ni sebenarnya? Selain pendapatan maklumat atau goal setting yang kita mention tadi, salah satu cara teknik yang paling berkesan kita nampak adalah imagery. Sebab takkan you nak train kat kolam renang untuk 10 jam atau 12 jam. So sebelum race, jika anda boleh buat imagery dan imagery anda adalah instructional. Betul. Okay. Dan juga dia memang detail. Sama dengan perasaan yang anda ada ke dalam kolam renang, macam mana you masuk dalam kolam renang, apa yang you akan buat, race plan anda. Dia juga memainkan peranan yang sangat-sangat penting dan juga dapat memainkan satu efek kepada anda untuk persediaan badan dan juga minda anda untuk nak bertanding. Betul tu. So tadi kita dah cakap kan, be realistic. Itu yang pertama kan, kita kena tahu di manakah kemampuan kita, kebolehan kita. Yang kedua adalah kita dah cerita pasal goal setting. Penetapan matlamat. Maksudnya matlamat kita pasti kena realistik. Yang kedua adalah jangka masa tu kita kena sensitif sikit. Natural, kita kena sensitif. Yang ketiga macam Philip kata tadi, takkan kita nak spend dalam kolam je kan all the time. Kita boleh gunakan imagery juga. Ada tak perkataan-perkataan yang Philip nampak yang selalunya very functional untuk, ataupun macam tadi kita katakan instructional ataupun arahan, kata kendiri secara arahan ni, apa yang selalunya boleh membantu diorang? Apakah kata-kata yang spesifik yang Philip nampak? Yang selalu kita nampak adalah gunakan perkataan yang sesuai dengan diri sendiri dan juga bersesuaian dengan sukan anda. Macam kata dalam sukan renang, mereka akan cakap tentang stroke dan juga turn. Dan itu yang kita boleh mention tentang imagery, seperti apa yang Michael Phelps pernah share dalam YouTube video dia. Dia akan buat imagery tentang bagaimana dia nak race itu berjalan. How do we race? Apa dia akan buat sekiranya race itu tak berjalan, race plan dia tak menjadi. Apakah, macam mana dia nak react, macam mana emosi dia. Lagi ketiga adalah sekiranya race tak berjalan, apa dia akan buat. Juga oleh itu, kita selalu bila kita buat imagery, janganlah just buat tentang imagery yang positif, yang semua berjalan biasa. Selalu dalam sukan, kemungkinan untuk race plan tak menjadi atau kemungkinan untuk anda menghadapi situasi yang sukar, itu ada. So, hadapi situasi sukar itu, it's okay, but how do you manage it? Dan bagaimana nak handle benda itu? Dia berlaku, okey, apa yang sepatutnya saya buat sekarang? Betul tu. Ini yang selalu akan diterapkan. Kena fikir positif, kena plan positif. Apa akan jadi bila situasi itu terjadi negatif pula kan? So selalu tu yang kita jadi kelang kabut sebenarnya. Banyak atlet yang menjadi kelang kabut kerana tidak plan benda-benda tu sebenarnya. So sebenarnya kalau kita tengok hari ni kan, banyak yang Philip dah share. Betul lah, banyak yang Philip yang dah share dan nampak macam perkara kecil-kecil tetapi yang dah perlu diberi penerapan secara mendalam supaya adik-adik yang terutamanya atlet-atlet renang ni ambil tip-tips yang Philip bagi ni supaya kita boleh gunakan dalam training harian anda dan kehidupan harian anda juga. Buat penetapan secara realistik, pastikan yang tu boleh diukur, buatkan imagery dan very detail maksudnya imagery yang very detail yang di mana bukan sahaja untuk positif tetapi untuk situasi-situasi yang tak dijangka. Alright, okay. So saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih Philip bersama-sama kita untuk nak share pengalaman beliau, pengalaman-pengalaman yang berharga. Sebab inilah kita katakan, bekerja dengan, selalunya kalau saya sendiri pun mungkin tak perasan bila dia kata 0.01 saat tu pun mengambil 1 tahun. Betapa realistiknya, betapa penat lelahnya atlet kita mencuba untuk memastikan yang saat, masa dan seterusnya qualified kepada kejohanan-kejohanan yang besar. Sebenarnya kita nampak kecil tetapi usaha mereka tu sangat besar. Betul kan Philip? Betul. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sehingga kita berjumpa di episod akan datang. Saya Aruna dan ini Philip. Ini rancangan Minda Juara.
TV KPM